Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يخبرنا معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه ذات يوم كان راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخصه بأهم مسائل العلم وأجلها. وقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوب استجواب في تعليم معاذ وتشويقه، وأن معاذ لم يخض فيما لا يعلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في صحيحين. Dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang agung, yang mulia, radhiyallahu anhu, katanya dia pernah membonceng keldai bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tengah-tengah jalan dengan Nabi ni, Nabi pun kata: "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah?" Wahai Muadz, mu tahu tak apa hak Allah ke atas seorang hamba dan apa hak hamba ke atas Allah? Tak? Apa tanggungjawab hamba dan apa tanggungjawab yang Allah akan berikan sekiranya hamba melaksanakan tanggungjawab tu. Muadz bila ditanya, dia pun jawab: Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala haqqullah 'alal ibad. Nabi pun jawab. Nabi kata, hak Allah ke atas hamba ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apa pun dalam ibadah dia. Bila dia buat ibadah, betul-betul dia qasak kepada Allah, tak perlu ada perantara-perantara lain dalam doa dia, dalam apa sahaja. Tak? Ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a. Ini hak yang mesti kita laksanakan. Tanggungjawab kita kepada Allah yang begitu penting, iaitu mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Tak? Bila kita buat, kita laksana tanggungjawab ini, wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Maka Allah sekali-kali tidak akan mengazabkan hamba dia yang tidak syirik kepada dia. Maknanya timbal balas yang Allah beri. Mu tak syirik ke aku, maka aku tidak akan azabmu. Qultu ya Rasulullah. Muadz bila dengar hadis yang agung ini, Muadz pun kata: ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Wahai Rasulullah, boleh tak aku sampaikan, aku cerita ke orang berita gembira ini? Tak? Apa berita gembiranya? Berita gembira tak mahu masuk neraka, jangan syirik. Itu berita gembiranya. Mudah je. Tak? Satu perkara sahaja membuat, jangan syirik kepada Allah dalam urusan ibadah, Allah tidak akan azabmu. Nabi pun sebut kepada Muadz, la tubashirhum. Mu jangan cerita benda ni, jangan sebarkan berita gembira ini, fayattakilu, maka mereka akan bermalas-malas lah. Maknanya hanya bersandar dengan hadis ni, maka tak beramal dengan amalan-amalan yang lain yang boleh menaikkan darjat mereka.
Itu hadis sebagai orang kata akhir bab pertama yang kita bincang ni. Daripada hadis ni kita boleh faham Mu'adz bin Jabal cerita dia pernah menunggang dengan Nabi di atas ekor himar. Lalu Nabi pun nak cerita kepada Mu'adz isu penting, benda penting yang perlu dia ambil buat kira. Dan Mu'adz ni antara sahabat Nabi yang Nabi kasih sungguhlah dia dah. Nabi ada beri beberapa ilmu yang khusus Nabi beri pada dia. Antaranya doa sebelum salam yang Nabi beri ke dia. Nabi kata jangan tinggal doa ni setiap kali selepas sembahyang. Dia kata selepas sembahyang ni difahami oleh setengah ulama, selepas sembahyang ni maksud dia selepas salam. Tapi setengah ulama dia faham hadis ni maknanya sebelum salam. Dan kita cenderung pada pandangan yang kata sebelum salam lah. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa Nabi beri khusus kepada Mu'adz bin Jabal. Dan sedihnya Mu'adz, dia tak sempat bertemu dengan Nabi lah masa Nabi wafat lah. Sebab dia berada di Yaman. Nabi hantar dia ke Yaman, ke Taiz, melaksanakan tugas dakwah, mengajar masyarakat Yaman yang baru memeluk Islam secara beramai-ramai. Masa Nabi wafat dia di sana. Itu Mu'adz bin Jabal. Jadi ini antara benda penting yang Nabi ajar kepada dia, Nabi sebut kepada dia. Lalu Nabi guna kaedah soal jawab. Nabi tanya, "Mu tahu tak benda hak Allah dan benda hak seorang hamba?" Ini kaedah yang boleh kita guna pakai dalam cara berdakwah, dalam cara menyampaikan ilmu supaya orang mudah faham dengan secara soal jawab. Dalam hadis kita boleh tengok banyak Nabi guna kaedah ni, kaedah soal jawab. Ada hadis yang Nabi tanya, "Hari ni hari benda?" Sahabat jawab, nak jawab kata hari Senin, tak hari Senin Nabi nak tanya Allah wa rasuluhu a'lam. Negeri ni negeri benda? Nabi tanya soalan dia. Itu antara bentuk soal jawab yang Nabi gunalah. Dan dalam hadis ni pun sama, Nabi guna kepada Mu'adz uslub soal jawab dia panggil. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan lil Mu'adz haqiqatain hamatain. Dan Nabi jelaskan kepada Mu'adz tentang dua hakikat yang begitu penting, iaitu ma yajibu lillah 'alal mukallafin, apa yang wajib bagi Allah ke atas mukallaf, ke atas hamba dia, dan apa yang wajib ke atas hambanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Mu'adz bila Nabi tanya, dia jawab Allah wa rasuluhu a'lam. Itu kaedah kita bila benda yang kita tidak tahu, terutamanya dalam perkara urusan agama lah. Jangan kita berbijak lah dalam urusan agama. Benda yang kita tidak tahu, jawab tidak tahu, Allahu a'lam. Lepas dia dapat ilmu ini dan menjadi tanggungjawab seorang yang menuntut, dia mesti menyampaikan selepas dia belajar, dia beramal, dia mesti sampaikan. Dan benda ni lah Sayyidina Mu'adz nak buat. Dia pun minta izin Nabi. Ista'dzana minan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk cerita ke orang tentang benda yang hebat ini. Maknanya jaminan daripada Allah, kalau mu tidak syirik, maka mu akan tak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kata tak payah sabar. Tak payah sabar. Takut wayat takilu, takut mereka orang kata menyandarkan kepada hadis ni lalu tidak beramal. Tapi akhirnya Sayyidina Mu'adz sebut juga hadis ni bila dekat dia nak mati, baru dia cerita hadis ni. Tak. Okey. Itu benda yang disebut sebagai maksud umum daripada hadis ini.
antara pengajaran yang kita boleh ambil, pertama sekali jawaz irdafu ataupun irdafi ala dabah idza lam yashuk alaiha. Harus kita ni menunggang ataupun gendong dua orang atas seekor kenderaan ataupun seekor binatang sekiranya dia mampulah. Sekiranya mampu. Keledai ni memang dia punya kerja dia nak mengangkut angkut barang, angkut benda, dan sekiranya dia mampu kita boleh gendong dua. Jangan sampai menyeksa dia lah. Dan daripada hadis ni juga kita boleh ambil faham tawaduknya Nabi apabila dia menunggang keledai. Mana menunjukkan tawaduk. Ketiga, boleh ambil faham juga walaupun keledai ni haram dimakan, tetapi dia punya peluh dia tahir, suci. Dah bila kita naik keledai kan, mungkin kita kena peluh dia tak. Maka apa hukum dia? Hukum dia suci. Dia cuma tak boleh dimakan. Tak? Keledai haram dimakan. Dan daripada hadis ni juga kita boleh ambil faham kelebihan Mu'adz bin Jabal dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. Dan Mu'adz ada kelebihan yang Allah berikan kepada dia lah. Dalam nota kaki kita boleh tengok dia punya riwayat ringkas dia tak. Dia adalah Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal Al-Ansari Al-Khazraji. Dia adalah orang Madinah, seorang sahabat Nabi yang terkenal di antara tokoh para sahabat dan salah seorang di antara para ulama para sahabat. Dia juga adalah ulama. Wafat di Syam ketika dia terkena wabak taun Amwas pada tahun 18 Hijrah. Semoga Allah meridainya. Itu Mu'adz. 5. Uslub dalam menyampaikan ilmu Islam, antara uslubnya adalah dengan cara soal jawab. Antaranya juga dengan cara bercerita. Boleh juga dengan cara bercerita. Yang penting kita kata menyampaikan ni, tugas kita sapa ni nak biar orang faham dan nak biar orang terima ilmu itu. Jadi kita kena usahalah semampu mungkin lah supaya ilmu tu dapat disampaikan dengan baik. Sebagaimana para rasul, para anbiya, memang tugas mereka menyampaikan. Tugas mereka menyampaikan ilmu, lalu diguna pelbagai uslub dalam menyampaikan ilmu. Antara kita kata soal jawab, antaranya bercerita, antaranya dengan misal, dengan perumpamaan. Kalau Nabi Nuh AS, habis ke cara dia guna untuk menyampaikan ilmu, dakwah dia. Siapa pekat kaum dia tak mahu dengar, orang kata letak tutup terus lubang telinga bila tengok Nabi Nuh cakap. Nabi Nuh guna bahasa isyarat. Siapa tahap tu semua dalam menyampaikan ilmu. Yang keenam, tahrimu khawdu fima la ya'lamu syakhs. Haramnya kita bercakap benda yang kita tidak tahu, terutama berkaitan dengan agama lah, ilmu. Kalau kita tak ada kemahiran dalam benda tu, lebih baik kita tak cakap. Contoh kita ngaji agama tapi bukan bidang kita. Contoh bidang muamalah, kita tak ngaji bidang muamalah, tak boleh kita bermudah-mudah nak cakap. Begitu juga dalam ilmu hadis, jangan bermudah-mudah kita nak bercakap dalam bab ilmu hadis. Beri kepada orang yang mahir dalam bidang dia. Begitulah Mu'adz apabila ditanya, dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Yang ketujuh, awwalu haqqin lillah 'alal mukallafin ifraduhu bil ibadah. Tanggungjawab pertama seorang mukallaf kepada Tuhan dia ialah mengesakannya dalam ibadah. Ini tanggungjawab utama kita sebelum benda-benda lain. Mesti kita mentauhidkan Allah dalam ibadah kita. Ini tajuk utama pada kitab kita, dan tajuk kitab kita pun tentang tauhid. Oleh kerana itu dia bincang sungguh-sungguh benda ni. Tuang pengarang kita ni memang takhassuh dia tak ada benda lain dia bincang. Bab fiqh kurang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ni bab fiqh ada sebutir 2 je buku bab fiqh.
Tapi bab akidah ni boleh katakan banyak dia karang, walaupun kitab kecil-kecil, tetapi dia beri kita poin-poin penting dalam perkara akidah. Faham tak? Hatta dia ada kitab sirah dia, Mukhtasar Sirah Nabawiyah. Kitab ni pun walaupun tajuk bab sirah Nabi, tapi bincang bab akidah juga. Dia kait dengan akidah, sebab memang fokus dia benda tu. Ada pun bab fiqh, dia lebih merujuk kepada fiqh Hambali. Jadi kalau orang kata dia tak ada mazhab, dia bina mazhab baru, dia membina fahaman baru, kita kata orang ni tidak kenal pun batang tubuh tak. Sedangkan batang tubuh ni masih kekal dengan mazhab Hambali. Termasuk Ibn Taymiyah. Kata Ibn Taymiyah ni begini tak. Bukan ahli sunnah lah apalah lah. Dalam bab fiqh dia betul-betul pure dengan mazhab Hambali. Sampai mereka ada pandangan-pandangan mazhab Hambali yang kita kira lemah dari sudut dalil, dia masih berpegang, menunjukkan dia maknanya taklah nak kata taksub mazhab, tapi dia bermazhab. Dia bermazhab. Sama Ibn Qayyim baik, siapa baik. Tu benda pokok utama kita. Hak Allah yang mesti kita laksanakan, mentauhidkan dia dalam ibadah, mentauhidkan dia dalam doa kita, mentauhidkan dia dalam tawassul kita, dalam minta syafaat kita, dalam dia lagi. Dua tiga perkara ni poin-poin yang menyebabkan orang syirik kepada Allah. Dalam bab doa, bila dia seru selain daripada Allah dalam doa dia, maka dia telah syirik kepada Allah. Dalam tawassul, dia bertawassul bukan dengan cara yang diizinkan oleh Allah, bukan dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi, dia tak boleh terjerumus ke dalam syirik dalam bab ibadah dia. Man mata ala tauhid, yang ke-8, siapa-siapa yang mati di atas tauhid, dia mengesakan Allah, amina minal adab, dia akan aman daripada azab. Idza lam yartakib kabair tu'ridu lidukhulin nar. Sekiranya dia tidak melakukan dosa-dosa besar, dia akan boleh bebas daripada azab. Tetapi sekiranya dia mentauhidkan Allah tetapi dia melakukan dosa-dosa selainnya, dia diazab tetapi tidak akan kekal dalam neraka. Ini jaminan. Daripada hadis ini kita boleh faham lagu tu. Jaminan Allah siapa-siapa yang tidak syirik ataupun yang sempat bertaubat daripada amalan syirik dia, faham? Maka jaminan dia, kalau dia tak ada dosa-dosa lain, dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya dia ada dosa-dosa lain, dia akan diazab tetapi tidak akan kekal di dalam neraka Allah. Yang ke-9, dalam bab kitmanul ilm, kita ada temu hadis yang Nabi kata, barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan beri dia pakai tali kekang daripada neraka. Siapa-siapa yang tahu satu ilmu, satu kebenaran, tiba-tiba dia tak sampaikan ke orang, dia sembunyikan, maka orang ni akan dilijam min lijamin nar. Nabi kata akan diberi tali kekang ke mulut dia daripada tali kekang neraka. Macam mana kita boleh faham berdasar hadis ni, sedangkan Nabi pesan kepada Muaz mudah isapa ke orang lah. Hadis tadi, siapa-siapa yang sembunyikan ilmu, Allah akan azab dia akhirat besok. Macam mana nak himpunkan dua hadis ni? Al-jam'u baina hadzal hadis wa baina hadis man su'ila an ilmin fakatamahu al-jama bil jami yaumil qiyamah minan nar. Kita nak himpunkan, nak jamak kefahaman di antara hadis Muaz ini dengan hadis barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lalu disembunyikan, maka Allah akan beri dia tali kekang daripada neraka Jahannam di akhirat esok. Anna hadis al-lijam, dia kata sesungguhnya hadis lijam ini yufidu tahrimul kitmi umuman fi jam'il masail. Boleh kita ambil faham, tak boleh kita haramnya kita sembunyikan ilmu agama ni secara umum, tak boleh. Bila kita tahu satu-satu isu, satu-satu kebenaran, mesti kita sampaikan. Fi jami'il masail, dalam semua urusan, dalam semua masalah agama ni tak boleh kita sembunyikan. Berat tanggungjawab ada ilmu ni tak? Rasanya baik tak ada ilmu pula. Kalau bab ni tak? Sebab bila kita berhadapan dengan masyarakat, kita akan temu dengan benda-benda yang kadang-kadang tak belaga dengan ilmu.
Macam almarhum Tok Guni Aziz lah, bila sebut dia kata apa faedah kita pergi ngaji ni, tiba-tiba kita balik kena ikut area orang kampung juga. Orang kampung nak buat benda tu kita kena ikut area juga. Sedangkan kita ada ilmu dah. Apa faedah dia? Dan memang hakikat dia gitulah. Kadang-kadang setengah orang bila dia ngaji, dia tak berbalah orang. Dia kita panggil play safe, tak? Mau daya sabuk-sabuk ngajah biasa-biasa dah lah. Memang selamat tak? Tak akan ditahmah, tak akan dimenda. Tapi kalau kita sebut benda yang tidak selari dengan kehendak orang, dia akan jadi masalah. Jadi ni amanah ilmu lah. Kadang dia kata dia akan berdebat walaupun kita betul. Ada. Debat benda lain, sampaikan ilmu benda lain. Kadang-kadang contohnya dalam grup WhatsApp ni, bila kita kata ni orang tu, contoh paling simple lah, tak ada atau jadi kita kata kita marah kita grup WhatsApp ni tak selesai masalah. Tak selesai. Dia akan tu pengalaman kita dia tak akan jadi tu. Sebab kita sendiri pun bila orang mungkin sebut secara gurau, tapi bila kita baca serius dia jadi serius benda tu. Jadi sikit-sikit boleh dalam grup WhatsApp ni, tapi nak selesai masalah dalam grup WhatsApp tak selesai. Tambah-tambah isu-isu yang kita kira isu yang berpanjangan, isu tahlil, isu benda ni tak akan selesai. Mana kalau kita buat hal itu kita tinggal tak tu tak apa. Sebab waktu tu bukan kerana kita nak sembunyikan ilmu. Kalau kita sebut situ pun tak ada faedah. Tak ada manfaat dia. Sebab ilmu ni memang kaedah dia dengan bertalaki, temu mata, sampaikan dengan betul lah. Setakat ni lah kita sendiri pun mari daripada bukan aliran sunnah. Saya sendiri, orang lain tak tahulah. Kita sendiri ni bukan mari lahir-lahir tu tak mak ajar sunnah lalu tak. Tak. Macam-macam aliran mujur dak masuk tarikat, dak masuk unda ya. Macam mana boleh faham? Bila dengar ajaran yang betul. Dia memang kaedah dia kena dengar. Barulah kita boleh faham. Tak. Orang lain pun sama kok. Orang lain pun sama juga. Tanpa dengar daripada wahyu, daripada kalam yang sebenar ni, tak, kita tak akan jejaklah ilmu. Kita akan kekal dengan setengah lama kita. Berkait dengan benda-benda yang kita anggap benda tu amal, kita anggap benda tu ibadah, tiba-tiba ada orang larang. Apa persepsi kita awal-awal dulu? Mesti kita akan, apa dia ni larang orang baca Yasin, apa dia ni larang orang tahlil? Benda bagus kan, benda baik kan. Sebut la ilaha illallah, afdalul zikri la ilaha illallah. Tak? Macam isu semasa ni, sebut Allah, apa salahnya la ilaha illallah? Tak ada faedah sebut nama Allah. Faham persepsi awal kita. Tapi bila kita amati moleklah, rupa-rupanya yang melarang ni bukan dilarang saja, larang dengan ilmu. Ada fakta dia, ada hujah dia. Tak? Kenapa kita sebut benda gini-gini? Jadi benda ni memang proses ilmu ni dia bukan boleh, tak ada orang mahir faham agama ni hanya melalui WhatsApp, melalui Facebook. Tak. Hak tu kita panggil wasilah yang membantu sahaja. Proses ilmu ni memang dia ada disiplin dia tak. Kita tengok ulama-ulama kita, tak ada orang yang tanpa pengajian yang khusus. Orang kondeng Albani rahimahullah, dia kata tak ngaji. Macam mana tak ngaji boleh sampai tahap tu? Tak menasabah kita tu. Tak. Cuma tak disebut ke orang tentang sanad ilmu dia apa. Saya ambil gini dah, kita nak faham mudah dalam bab ilmu ni. Kita ambil Albani rahimahullah ta'ala. Kalaulah kita kata dia tak ngaji, dia tak ada sanad ilmu dia, kenapa dunia Islam hari ni buku mana-mana pun dalam bab hadis rujuk nama dia? Adakah zaman kita ini hanya dia sahaja ulama hadis, tak ada orang lain? Tak, ramai lagi ulama hadis lain. Mana tu satu kemuliaan yang Allah beri. Tak terfikir ke kita? Walaupun mungkin kita ada benda tak setuju dengan pandangan-pandangan dia, tapi kita tak boleh nafi bahawa Allah dah muliakan nama dia. Setiap hadis Nabi disebut, akan disebut nama dia sekali. Bukan semua orang boleh letak situ title nama. Seperti
siapa ni kalau di kalangan sahabat Abu Hurairah. Siapa tak kenal Abu Hurairah? Buat apa kemuliaan yang Allah bagi ke dia. Sebut hadis Nabi an Abi Hurairah. Qala Abu Hurairah. Satu peringkat tu. Peringkat bawah lagi imam-imam hadis yang 6 tu ni. Imam Bukhari baik Imam Muslim. Disebut sekali dengan hadis Nabi. Setiap mari hadis Nabi akhrajahul Bukhari. Tak. Rawahu Bukhari, rawahu Muslim. Senang ke nak? Siapa yang boleh suruh orang letak hadis tak nama saya Said Muhammad Azwan bawah? Siapa nak letak? Samalah juga Albani hari ni. Tengoklah mana-mana kitab, terutama kitab Arab lah. Bukan kitab dari Saudi saja. Kita sebut ni tak, bukan kitab Saudi saja. Baik kitab cetak di Mesir ke, baik kitab cetak di Lebanon ke, bila ada hadis bawah dia ada nota kaki qala Albani, dah sahih. Qala Albani dhaif. Kemuliaan ke tak kemuliaan? Kemuliaan kita kata. Jadi itulah kita panggil disiplin ilmu. Tak ada ulama yang tak lalui disiplin ilmu, baik zaman dulu sampai zaman kita hari ni. Bukan kita nak akak ulama-ulama sunnah semua kita ni, semua gitu belaka. Dia ada proses ilmu dia. Disiplin ilmu lah. Jadi dalam bab ni kita fahami tentang hadis ni, tak boleh kita sembunyikan ilmu ni secara umum. Segala masalah yang kita tahu kita kena sebut. Orang terima tak terima tu nombor 2. Yang penting kita sebut dulu. Tak. Hak yang paling panas sekali isu dia, isu tauhid, isu syirik lah, isu sunnah, isu bid'ah. Hak ni memang berat kita nak sebut. Tetapi kena sebut juga. Macam Nabi SAW. Nabi awal-awal Nabi dakwah lupa parok lagi. Kita ni dakwah sama Islam dah ni, mengucap belaka dah. Tak? Cuma nak sebut sunnah bid'ah je. Hak tu nyetok dah bahasa. Nabi bayangkan dalam keadaan umat syirik kepada Allah, Nabi terpaksa sebut. Nabi terpaksa sebut. Walaupun thaqil, berat untuk disebut. Mari mikir buat apa orang kata tak. Sama juga kita hari ni pun. Kita awal-awal balik belajar, awal-awal buka madrasah pun. Bukan kata kita mari straight dok dengan ajar dulu. Di surah kita tu awal-awal bismillah ni kita baca macam biasa, macam ramai-ramai. Baik bismillah, baik apa ni kunut apa, baca macam ramai-ramai sebab untuk meraihkan masyarakat. Tapi dalam masa yang sama kita ngajar, setahun kita ngajar bab bismillah, bab tu. Lepas setahun dah barulah kita start 2013 start buka madrasah. 2014 tak lagi, 2015 tak silap ni. Maknanya lebih kurang setahun lebih baru kita start perkenal. Sebelum tu sebut dulu bismillah ni gini. Buih mulut lah sebut. Sesak juga orang punya. Nak kata mana? Sesak. Sedangkan kita ajar dah. Hak mana mari dengar tak ada masalah. Hak tak mari dengar dia potong mah gini. Nah, budak jah dua mari temu puan kita dengan Fatin. Ustazah tahu tak? Di Pasar Mina ada pondok sesak sih. Nyetok memang dengar pondok laki aku tu. Dah baca bismillah. Dah baca kunut. Hak jahat lagi kita benar, ada seorang budak sekolah mendengar. Dia mari di rumah masa tu, kita duduk di rumah paya tu. Mari ketuk pintu, ustaz, saya nak mari minta maaf ni kata. Sebab apa budak? Selama ni saya anggap ustaz ni sesak. Sebab apa dia yang kata sesak kita? Sebab saya pernah singgah surah sekali. Tengok surah ustaz mayang ni sujud lama dia kata. Rokok lama. Waduh. Dokam dia gitu jadi sesak kau kata. Sebab Ustaz Ding masa tu, Ustaz Ding main ngajar sini. Ustaz Ding ni memang sujud dia biasa dia lama. Rokok dia pun lama. Jadi dia agak sesak. Lepas tu ni yang jadi dah sesak. Saya pergi tengok perhati. Tengok macam dah sesak, dah main bola, main benda. Gitu panduan dia. Kata letih deh. Nak ayatnya bukan senang lah nak sampaikan ilmu tak. Awal-awal kita balik Kelantan dulu nak sebut bab buka puasa. Dah kita ngaji Kelantan kan. Ni dok ngaji Yamah lagi, ngaji Kelantan baru.
Majlis buka puasa Kelantan masa awal kita duduk dulu, dia buka puasa di masjid-masjid utama ni, biasanya buat majlis buka puasa. Gua ni cara buka makan ringan, kurma apa, lepas tu semayang garik, lepas tu nasi dia bagi buku. Nak makan situ, nak balik. Jadi awal kita balik, kita cuba nak buat benda ni. Balah ngaruh pak saudara pun, mondo tak aja buat lagu ni. Benda kita cuba buat gitu sebab rolik je kita tengok tempat kita ni di Kemamang lah, kat lain kita tak tahu lah. Bila buat majlis buka puasa ni, kadang orang mayang pukul berapa mayang garik. Kita dulu dululah tak, bukan kata tiap hari buat buka puasa ni, dia panggil buat majlis namak. Seorang ni buat namak sekali je sebulan puasa tu, setiap sejid ni sekali lah. Di Kelantan masa kita ngaji, tiap-tiap hari buat buka, relax je, tak ada benda pun. Tapi masa buat majlis sekali ni, Masya Allah, masak dengan apalah. Tapi pukul apa dia semayang? Pukul apa agak-agak? Hak terlibat dengan majlis lagi lah. Hak orang tak terlibat dengan majlis, kadang-kadang kita perhati tempat kita lah. Sudah pukul dia tak semayang surah, dia balik rumah. Dia boleh semayang. Dah pukul berapa pula dia balik semayang di rumah. Jadi kita kata, apa salah kita buat, kita buka makan kurma, kuih sebutir 2, minum air, lepas tu kita semayang dulu. Balah dalam sorak. Orang tak aja buat tak mana. Nak rayaknya. Benda simple je untuk kita nak raih supaya orang semayang. Tugas tanggungjawab, benda poin utama kita ajak orang buka ni, biar ajar bagaimana sunnah Nabi buka puasa ni. Tak, hak rolik kita buka puasa di rumah pukul 8.30 kita semayang garik. Bila mari buka surah, buka sejid ni, cuba kita buat sebagaimana sunnah. Tak? Oh, payah. Tapi Alhamdulillah kita balik Yaman, tengok-tengok pak saudara hak lawang tu, dia buat gitu pula. Kata Alhamdulillah, berapa tahun masa nak boleh terima tak? Benda tu, padahal benda simple sahaja. Tak? Jadi amma hadithuna hadha, dia kata ada pun hadis yang Mu'adh ni, yang Nabi kata jangan sibuk ni, fa yufidu jawazu katmil ilmi idza tarattaba ala izhari mafsadah mutahaqqaqah. Dia kata sekiranya ada ilmu-ilmu yang kalau sampaikan orang salah faham dan boleh menyebabkan fasad yang lebih besar, maka masa tu kena kitman. Tak boleh sapa lagi. Dulu. Sebagaimana yang Nabi sebut pada Mu'adh. Tapi akhirnya Mu'adh belum dia wafat, disampaikan juga atas dasar hadis pertama tadi. Atas dasar hadis pertama tadi. Jadi kita tengok situasi lah. Yang penting kebenaran mesti disampaikan. Mungkin boleh jadi orang tak boleh terima lagi. Mungkin boleh jadi orang tak boleh faham lagi masa ni. Tapi yang penting kita sebut dulu sekali, kita tembak dulu sekali, biar ada fikrah dalam kepala otak orang. Mungkin lepas pada generasi pertama, generasi kedua boleh ambil faham benda ni. Kita nak buat start tak baca bismillah surah, bincang ni sahabat-sahabat hak ngaji sekali, hak surah benda. Ada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz lah belakang ni, kita bincang, dia kata musabih buat lah penuh kayak gini, macam-macam. Kita punya alasan kata, kalau kita tak buat, siapa yang akan tunjuk benda ni? Itu alasan kita tak. Walaupun betul dia akan timbul fitnah, antara fitnah yang tak boleh nak elak benda ni, tak baca bismillah, tak jadi satu polemik besar. Sedangkan kita kata benda ni adalah benda khilaf, kita nak ringankan khilaf tu supaya orang boleh terima. Dia tak mahu buat, dia punya pasal, tapi biar dia boleh terima bahawa benda ni barang khilaf. Tak, khilaf dalam memahami bagaimana bacaan bismillah Nabi SAW. Tak, bukan saja kita nak buat beza dengan orang, segala benda nak beza dengan tidak. Cuma kita sampaikan ilmu yang kita belajar dan benda yang kita amalkan. Itu sahaja. Jumhur tak baca. Jumhur tidak baca. Jumhur pula beza. Ada yang kata tak boleh baca terus, ada yang baca secara sir. Hanya mazhab Syafi'i sahaja yang kata baca. Ada sandaran, bukan kita kata tak ada sandaran. Sandaran dia hadis Abu Hurairah, hadis dalam Bukhari juga, dalam Muslim juga, hadis Abu Hurairah. Bila Abu Hurairah tunjuk kaifiat sembahyang Nabi, dalam kaifiat tu dia baca bismillah dengan kuat. Sudah sembahyang dia kata beginilah cara sembahyang Nabi. Jadi ni dalil bagi mazhab Imam Syafi'i lah tentang baca bismillah kuat.
Tapi hujah yang paling kuat kita kata hujah jumhur lah. Anas kata aku pernah semayang belakang Nabi, aku pernah semayang belakang Abu Bakar, aku pernah semayang belakang Umar, aku pernah semayang belakang Uthman. Mereka semua mulakan semayang mereka dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Nampak tak? Dan ada hadis qudsi, satu hadis qudsi yang Allah kata qasamtu as-salah baini wa baina abdi. Allah kata aku bahagikan bacaan Fatihah dalam solat ni dua, nisfain, separuh untuk aku, separuh untuk hamba yang membaca dia. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, Allah mulakan situ. Apabila hamba aku sebut alhamdulillahirabbil alamin, ini hujah paling kuat kita tu. Sebab apa Allah tak kata mula dengan bismillah? Tak. Sebab ini bacaan qiraah dalam solat yang Allah bahagikan. Setiap siapa sembahyang pun Allah akan bahagikan dua ini. Apabila hamba aku kata alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan jawab hamadani abdi. Nah, hamba aku sedang memuji aku. Nah, ini hadis-hadis yang kita kira yang kuat, yang mantap. Nah, dalam bab bacaan bismillah. Dalam masa yang sama kita kata taklah kata orang baca bismillah ni sesat. Siapa tak boleh sembahyang belakang? Tidak. Kita tak sembahyang belakang dia. Okey. Jadi ini jam'u baina hadithain tadi. Munasabah hadis dengan tajuk kita ni, tajuk tauhid. Haitsu dallal hadis ala anna haqqallah 'ala al-ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dalil daripada hadis ni bahawa hak Allah, hak yang paling utama, hak Allah ke atas hamba-hamba dia, hendaklah seorang hamba beribadah kepada dia dan tidak syirik dalam urusan ibadah tu. Ini benda penting yang tuan pengarang kita nak sebut ke kita tentang tauhid ni. Habis kita masuk bab kedua. Baru bab kedua ni berapa minggu kita baca. Bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadh-dhunub. Kelebihan tauhid dan benda-benda yang boleh menghapuskan dosa-dosa kita disebabkan tauhid ni. Tak. Wa qaulullah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah kata dalam ayat ni, orang-orang yang beriman wa lam yalbisu imanahum bidzulm, yang tidak bercampur bau keimanan mereka dengan kezaliman. Ulaika lahumul amn, Allah kata mereka itulah yang akan mendapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk. Bila turun ayat ni, para sahabat semua nengung leka turun ayat ni. Dia kata siapa di kalangan kami yang tak terlibat dengan kezaliman? Tak ada seorang pun kalau baca zahir ayat ni, sahabat kata jeng belaka kita. Sahabat kata jeng belaka. Sebab apa? Sebab semua sahabat pernah terlibat dengan kezaliman. Buat kezaliman ke diri sendiri, ke orang lain. Lalu Nabi tafsirkan ayat ni, Nabi kata bukan. Tidakkah kamu baca dalam surah Luqman? Kezaliman yang dimaksudkan di sini adalah syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Jadi dalam Quran ni kalau kita baca, kebanyakan kalimah zalim ni Allah maksudkan dengan syirik. Kebanyakan. Jarang-jarang sahaja zalim tu dengan maksud yang lain. Ghaliknya zalim ni adalah syirik. Yang yang Allah sebut. Sebab itu sebesar-besar kezaliman seorang makhluk, seorang hamba, iaitu dia menduakan Tuhan dia. Dalam kadang Allah lah yang cipta dia, Allah lah yang beri rezeki kepada dia. Faham? Jadi ni ayat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yakin kepada Allah, dan dia tidak mencampur aduk keimanan dia dengan kezaliman, iaitu dengan kesyirikan. Berlaku ke selepas iman syirik berlaku? Bukan tidak berlaku. Dalam sejarah tamadun manusia ni, sejarah para anbiya, ramai di kalangan kaum nabi-nabi terdahulu asal beriman kepada Allah, tiba-tiba syirik masuk. Maka terbatal dia punya iman dia, terbatal dia punya tauhid dia bila masuk syirik.
maksud secara umum ayat ni, yukhbiruna Allahu subhanahu wa ta'ala anna man wahhadahu wa lam yakhlid tauhidahu bisyirkin fa inna Allah qad wa'adahu bisalamah min dukhulin nar fil akhirah wa sayuwaffiquhu ila siratil mustaqim fid dunya. Allah sebut dalam ayat ni, dia kata barang siapa yang mentauhidkan dia dan tidak mencampuri tauhid dia dengan syirik, sebarang syirik, maka Allah menjanjikan kepadanya selamat daripada azab neraka di akhirat besok. Ni janji pertama. Janji kedua dia, Allah akan beri taufik dia kepada jalan yang lurus dalam kehidupan dunia. Dua janji tak? Janji dunia dan janji akhirat. Di akhirat mu akan bebas daripada azab bila mu tidak mencampur aduk iman mu dan tauhid mu dengan syirik. Dan janji kedua di dunia, Allah akan beri taufik kita ni kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus ni kita minta 17 kali sehari. Tak? Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tapi belang-belang minta gelicir juga. Tak? Mana orang yang minta sama macam kita minta juga, tapi gelicir juga. Pergi kepada benda lain juga. Sebab tak adanya taufik kita, tak? Sebab betul-betul atas jalan yang lurus ni betul-betul nak kepada taufik Allah. Maka dalam ayat ni Allah janjikan dia akan beri hidayah kepada kita, iaitu hidayah taufik kepada jalan yang lurus. Ini faedah dia, fadilat dia, fadilat tauhid dalam kehidupan dunia. Fawaid la sihhata lil iman ma'a syirki. Tidak sah iman seseorang ataupun tauhid seseorang sekiranya ada syirik. Sekiranya ada syirik. Dalam qawaid arba', kaedah 4 dalam mengenal syirik, tuan pengarang kita ni sebut situ satu kaedah yang kita kena faham. Dia kata ibadah tidak akan dipanggil ibadah sekiranya tak ada taharah. Tak? Ibadah kita buat ni, semayang kita, kalau kita semayang tanpa bersuci, tanpa wudu, sah tak semayang? Tak dipanggil semayang. Walaupun tengok comel dah, tertib terni dah, tapi tanpa taharah. Begitulah tauhid. Tak? Apa ni, begitulah ibadah tanpa tauhid tak jadi apa. Faham? Ibadah kalau masuk dalam tu syirik, maka tak jadi pun, tak kepakar pun. Tak? Begitulah dia kata la sihhata lil iman ma'asyirki. Tidak sahnya iman kita, tauhid kita ni bila bercampur aduk dengan syirik. Terutama syirik besar lah. Tak? Syirik besar. Syirik kecil pun, syirik besar membatalkan terus iman. Tak? Membatalkan segala ibadah kita. Syirik kecil beri kesan tak? Beri kesan, mencacatkan iman kita. Tak? Walaupun kita dengar kecil je syirik ni, tapi dia mencacatkan iman dan merosakkan tauhid kita. Yang kedua kita boleh faham daripada ayat ini, tasmiyatu syirki zulman. Diberi nama kepada syirik selain pada syirik dipanggil juga dengan zalim. Orang zalim, orang buat syirik ni adalah orang zalim. Annaman lam yakhluq imanuhu bisyirkin ataupun imanahu bisyirkin fahuwa amin minal adab. Siapa-siapa yang tidak mencampuri iman dia dengan syirik, maka dia akan bebas, dia akan aman daripada azab. Itu 3 poin yang kita boleh ambil faham daripada ayat yang kita baca muqaddimah ataupun muqaddimah bab yang kedua ni. Munasabah ayat ini dengan tauhid, haitsu dallat al-ayah ala anna man mata ala tauhid wa taba minal kaba'ir salima min adabin nar. Dalil daripada ayat ni, tak, dia kata barang siapa yang mati di atas tauhid ataupun mati yang sempat bertaubat daripada dosa-dosa besar dia, maka dia selamat daripada azab neraka. Wa man mata musirran 'alal kaba'ir ma'at tauhid salima minal khuludi finnar. Dan barang siapa yang mati tetapi masih ada dosa-dosa besar yang dilakukan, tetapi dalam masa yang sama dia ada tauhid, dia buat dosa, salima minal khuludi minan nar, dia akan bebas daripada kekal dalam neraka. Walaupun mungkin dia azab, tetapi dia tidak akan kekal. Ini akidah
ahli sunnah lah dalam bab ni. Okey. Dah lagi. Jawab. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Akhrajahu Muslim. Okey. Daripada Ubadah bin Samit. Siapa Ubadah bin Samit? Sahabat Nabi lah. Mana? Ubadah bin Samit. Tak ada nota kaki dia. Sini ada dalam ni. Radhiyallahu anhu. Ditinggal. Kita ni duduk belakang tu. Itu Ubadah bin Samit. Tengok semula nota kaki dia, tak ada sini nota kaki dia. Radhiyallahu anhu. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah, siapa-siapa yang bersaksi bahawa tiada ilah yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, wa anna Muhammadan, dan dia juga bersaksi bahawa Muhammad sebagai hamba Allah serta pesuruh dia, wa anna Isa, dan dia bersaksi juga bahawa Isa Abdullah, hamba Allah dan juga pesuruhnya. Apa penting sebut Abdullah sini ataupun abduhu wa rasuluh? Untuk menafikan keagungan kepada mengagungkan nabi-nabi ni kepada peringkat yang tahap yang tidak sepatutnya. Terutamanya apabila ada di kalangan non-muslim daripada Kristian dan Kristian yang nak memeluk Islam, kita kena sebut lagu ni ke dia, supaya dia menafikan segala konsep ketuhanan yang dia beri dan disebut kepada Nabi Isa. Dia kena sebut Nabi Isa ni Abdullah wa rasuluh. Bila sebut Abdullah, menafikan anak Tuhan, menafikan konsep ketuhanan yang dia pegang. Dalam benda ni penting untuk hatta di kalangan kita pun, di kalangan umat Islam hari ni pun, dia mengagungkan Nabi lebih pada tahap dia. Tak boleh. Hari ni ada masjid Surai yang masih lagi meneruskan selawat kita kira benda tu atas dasar dia nak tawassul ke, terserah dia lah. Tapi arahan daripada pejabat agama suruh baca selawat Ibrahimiyah. Tapi setengah-setengah masjid dia baca selawat Zanji dia tu. Ada dalam selawat Zanji ada masjid Surai yang baca alimus sirri wa akhfa. Ini menafikan abduhu wa rasuluh kita kata. Alimi sirri wa akhfa, lepas dia jahat lagi. Mustajibud kita dah ingat dulu belajar kat Zanji tu. Boleh istijabah doa Nabi ni benda alimus sirri wa akhfa, tahu segala benda yang tersembunyi dan juga benda yang nyata. Dan juga benda ni makbul doa. Kalau dia nisbah ke Nabi benda ni, ni bukan Nabi lah ni bro, peringkat ketuhanan dah ni. Ini pujian yang melampau kita kira. Pujian yang melampau kepada Nabi. Puji Nabi tak salah, jangan melampau. Oleh kerana itu pentingnya sebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah, mana makhluk macam kita, tetapi dia adalah rasul, utusan Allah. Utusan Allah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluh, begitu juga Isa, dia adalah hamba Allah dan juga rasul dia, utusan dia. Wa kalimatuhu, dan kalimah yang Allah campurkan kepada Siti Maryam, mak dia. Apa kalimahnya? Kalimahnya kun. Allah jadikan selain pada Nabi Isa,
selain daripada Nabi Adam dengan proses kejadian dengan asbab biasa. Tak, dengan asbab perkahwinan, tak, dengan asbab benih lelaki, benih perempuan. Tetapi Nabi Isa Allah jadikan dengan kun, tak, dengan kalimah yang Allah campakkan kepada Maryam. Wa ruhu minhu, dan juga roh yang Allah tiupkan kepada Maryam. Ini akidah. Wal jannatu haq, dan dia percaya bahawa syurga itu hak, benar. Wan naru haq, dan juga neraka itu betul, pasti, benda ada. Adkhalahul jannah, Allah akan masukkan dia dalam syurga dengan sebab akidah dia ni, dengan sebab kepercayaan dia yang jitu dalam bab tauhid Allah, dalam bab kepercayaan kepada Nabi, kepada Nabi Isa, tak? Dan percaya kepada akhirat, neraka, syurga dan neraka ni, Allah akan masuk dia ke dalam syurga ala makana minal amal, walau bagaimana amal dia di dunia dulu. Disebabkan akidah dia ni, tak, yang benar, mentauhidkan Allah dan beriman kepada Nabi ni, walau apa amal yang dia buat selepas pada tu, tetap Allah akan masuk dia ke dalam syurga. Tak, tetap Allah akan masuk dia dalam syurga. Ini besar tak? Ini satu benda yang besar yang kita kena faham, dan kita kena sungguh-sungguh didik ahli keluarga kita dan masyarakat kita supaya faham betul pentingnya tauhid ni, pentingnya tak, bebaskan diri dari segala benda yang syirik, tak, barulah dia akan selamat, dia akan ada jaminan sebagaimana dalam hadis ni, tak, Allah akan masuk dia dalam syurga ala makana minal amal, apa pun guana keadaan dia. Tapi bukan dengan hadis ni kita nak orang kata berpeluk tubuh, tak payah beramal gitu, tak, janji tauhid betul beres, tak, bukan gitu sikap kita, tak. Sikap kita maknanya ini jaminan kepada orang yang mentauhidkan Allah, dalam masa yang sama kita meningkatkan amal untuk meninggikan darjat kita di sisi Allah. Islam ni dia ada dasar, dia ada puncak dia. Tengah ngaji dengan Syekh muda je, tapi dia olah hadis-hadis itu sedap. Dia kata Islam ni ada dasar dia dan ada puncak dia. Dasar dia, utama dia dengan rukun iman, rukun Islam, kita clear tu, kita jaga sungguh tu, itu dasar. Tapi adakah sama setara je orang? Tak. Ada orang puncak dia seperti Abu Bakar. Abu Bakar tak cukup gitu, tak, dia nak mencari lebih, dia naik ke puncak. Ada di kalangan sahabat yang dasar je, seperti seorang badui yang mari temu dengan Nabi. Dia mari temu Nabi, ya Rasulullah, ada sahabatmu ataupun utusanmu mari ajar aku suruh semayang 5 waktu. Ada hak lain lagi, hak wajib? Tak ada hak lain, Nabi kata. Dia kata aku cukup nak buat hak tu saja. Nabi tetap kata dia boleh syurga. Tak. Tapi adakah patut kita, okey, kalau gitu saya nak jaga semayang 5 waktu, jaga puasa Ramadan, tak, zakat hak wajib saja, hak sunat-sunat saya tak buat langsung. Berbalik padang tak gitu, tak ada kita, tak. Tapi kalau orang tu semampu itu saja dia buat, itu dah dasar agama, faham, yang dah dilaksanakan. Tak. Contoh mari Ramadan, kita kata saya nak puasa Ramadan, terawih Saudi je, baca-baca Quran sampai tak buat. Maknanya dia ni tak mencari puncak lah. Sedangkan dalam hadis Nabi kata seseorang yang dekat dengan Tuhan ni, yang dikira sebagai wali-wali Allah ni, lagu mana sikap dia, dia berterusan melakukan benda yang Allah wajibkan ke atas dia, dan juga dia meningkatkan amal dia dengan benda-benda yang Allah sunatkan dia, tak, minan nawafil, sehingga bila dia buat ni sapalah Allah sayang, Allah kasih ke dia. Itulah kita panggil karamah wali. Karamah wali ni jangan anggap benda pelik-pelik saja, tidak. Karamah paling besar dia boleh istiqamah melakukan amal-amal wajib dan istiqamah meneruskan amal-amal sunat. Tak payah banyak kita cabar di kalangan kita ni, termasuk hak cabar pun, kita jaga 5 waktu semayang di masjid, tak, takbiratul ihram bersama imam sepanjang Ramadan ni. Oh ni kamu boleh tak agak-agak sepanjang Ramadan ni kita jaga 5 waktu di masjid, takbiratul ihram bersama imam. Oh, Tok Wali kita panggil. Kalau boleh jaga benda tu. Sungguh itu karamah
kemuliaan yang Allah beri. Faham? Kemuliaan yang Allah beri sekiranya kita boleh jaga lagu tu. Faham? Jangan nanti jalan atas air, main atas daun pisang baru dia ke karamah. Tak. Hak ni karamah sebesar-besar. Karamah orang tu dia boleh istiqamah sampai ke mati amal dia. Dia boleh jaga puasa Isnin Khamis sampai ke mati contoh. Ini amal, ni karamah ni. Kemuliaan yang Allah beri, tak? Bukan semua orang boleh. Tak? Itu kita kata tentang kemuliaan lah. Jadi Allah akan masukkan dia dalam syurga disebabkan akidah dia yang benar tadi. Syahida alla ilaha illallah, syahida alla ma'buda bihaqqin illallah. Bersaksi bahawa tiada ilah selain daripada Allah adalah penyaksian bahawa tiada ma'bud, tiada sembahan dengan benar melainkan Allah. Ini maksud kepada syahadah kita lah. Wa arafa maknaha, dan dia tahu pengertian daripada syahadah yang dia baca. Wa amila bi muqtadaha, dan dia beramal dengan tuntutan-tuntutan syahadah. Bukan sekadar tu sahajalah, tak? Dia faham maksud daripada syahadah yang dia sebut dan dia beramal dengan tuntutan-tuntutan dia. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sungguh bersaksi juga bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah serta pesuruh dia, rasul dia. Mamlukun lahu khali min sifatil uluhiyah, dia adalah milik penuh Allah yang bebas daripada segala sifat uluhiyah dan rububiyah. Itu Muhammad yang kita agungkan, yang kita muliakan. Dia tidak sampai tahap sifat uluhiyah ada pada dia, dia tak sampai tahap rububiyah ada pada dia. Tak? Inilah penyebab kita kata bahayanya kesesatannya orang yang menganggap bahawa Muhammad dicipta daripada cahaya. Itu permulaan kesesatan yang dia pegang. Faham? Bila dia letak lagu tu i'tikad dia bahawa Muhammad ni dicipta daripada cahaya, dia bukan orang biasa dah. Tak? Dia bukan hamba makhluk seperti manusia biasa. Sedangkan dalam Quran kata ana bashar, aku ni manusia. Bila manusia kejadian dia sama sebagaimana orang lain. Faham? Wa syahadah bi risalatihi, dan penyaksian kita bersaksi tentang risalah yang dibawa. Tasdiquhu, bagaimana kita saksi dia. Tengok molek syarahan kepada penyaksian bila kita kata wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, kita membenarkan setiap khabar yang dicerita. Dia cerita tentang neraka, dia cerita tentang syurga, dia cerita tentang halal haram, kita benarkan dia. Tasdiquhu fi ma akhbar. Satu. Ni tuntutan kepada syahadah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa ta'atuhu fi ma amar, dan kita taat segala perintah yang diberi. Dia suruh buat benda ni, dia suruh buat benda ni, dia suruh buat benda ni, tak, kita buat belaka segala apa yang Nabi. Ini maksud daripada syahadah. Kita kata wa anna Muhammadar Rasulullah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar, dan kita menjauhkan diri dari segala benda hak dia pernah larang, hak dia pernah tegah. Barulah sempurna syahadah kita bila kita sebut wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Benarkan setiap khabar yang dia cerita, taat segala perintah dia, tinggal segala larangan yang dia larang. Sebesar-besar benda yang dia perintah kepada kita, tauhid Allah. Itu sebesar-besar benda yang dia suruh kita, tak? Sebesar-besar perkara yang dia suruh kita buat, ikuti sunnah dia. Ni sebesar-besar perkara, tak? Begitu juga sebesar-besar larangan yang dilarang kita adalah syirik kepada Allah, dan sebesar-besar larangan yang dilarang kita adalah bid'ah dalam amal. Tak? Hak ni kita cecek, tak? Kita cecek. Kita lebih kepada puji Nabi, tak? Selawat, alhamdulillah lagi. Tetapi dalam memahami konsep syahadah kita kepada Nabi ni, kadang-kadang kita cecek benda ni. Tiga perkara ni kena buat. Percaya ataupun membenarkan setiap khabar yang dicerita, taat segala perintah dia, tinggal segala larangan, menjauhi diri dari segala larangan dia. Wa alla yu'badullah, tinggal sekali lagi. Ada wa alla yu'badullaha illa bima syara'a. Hak ni lagi Dan tidak kita beribadah kepada Allah melainkan melalui apa yang disyariatkan, apa yang diajar. Kita nak dekatkan diri kepada Allah, ikut benda dia ajar. Tak? Nak beribadah kepada Allah, pakai panduan dia, jangan ambil panduan lain.
Kalau orang faham hak ni sebutir, tak ada dah bincang bab zikir 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 dah. Tak bincang dah. Tak dah. Kalau faham maksud syahadah ni. Tapi oleh kerana sini pun semibu dah, maka timbullah macam-macam peseng tak? Apa lagi? Hak terbaru kita dengar daim dari zikir. Sesa wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu, dan kita juga bersaksi bahawa Isa adalah hamba Allah juga dan rasul dia, mamluk, milik Allah, walaysa ibnan lahu, dia bukan anak kepada Tuhan, kama za'amat Nasara, sebagaimana yang disangka oleh kaum Nasara, wa rasulu min indillah, dan dia adalah rasul dari sisi Allah, ila Bani Israel, yang diutus khas kepada Bani Israel, dan rasul terakhir Bani Israel. Nabi Isa ni adalah rasul terakhir yang Allah utus kepada Bani Israel. Wa huwa min ulil azmi minar rusul, dan dia salah seorang daripada ulul azmi, 5 orang rasul yang paling mulia. Dia Nabi Isa adalah salah seorangnya. Wa kalimatuhu, apa maksud kalimatuhu? Ai annahu khalaqa Isa bi kalimah kun fakan. Maksud kalimatuhu ni adalah Allah mencipta Nabi Isa dengan satu kalimah, iaitu kun, lalu terciptalah dia. Wa ruh minhu ay huwa minal arwah allati khalaqaha Allah wa adafahu ila nafsihi tashrifan. Tak, semua kita ni ruh daripada Allah belaka tak, tapi ini kemuliaan yang khusus Allah beri. Allah tiupkan khusus ruh kepada Nabi Isa sebagai kemuliaan untuk dia. Habis sampai situ tak? Nak habis poin-poinnya. Ada 9, kita baca laju-laju habis poin tu. Faedah-faedah yang kita boleh ambil, anna syahadatain huma asluddin. Sesungguhnya 2 syahadah yang kita ucap ni, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah 2 asal kepada agama, usul agama kita. Yang kalau kita faham sungguh maksud syahadah ni, tuntutan syahadah ni, maka jelas orang. Paling mudah, paling simple kita kata nak faham syahadah ni, pertama kita tidak beribadah melainkan kepada Allah. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita tak akan buat ibadah melainkan untuk Allah sahaja. Sesal situ. Wa anna muhammadar rasulullah, kita tak akan ibadah melainkan apa yang ditunjuk oleh Muhammad. Nampak? Hak tu mafhum ringkas kepada maksud syahadah yang kita mengucap. Kita tak akan ibadah melainkan hanya kepada Allah bila kita sebut la ilaha illallah. Tak, sebab ilah maksud dia uluhiyah dalam bab pengibadatan. Itu maksud uluhiyah. Wa anna muhammadar rasulullah, kita tak akan ibadah kepada Allah ni melainkan dengan syariat yang dibawa oleh Muhammad. Faham situ, settle kita insya-Allah dah. La tasihhu syahadatan illa mimman arafa ma'nahuma wa amila bimuqtadahuma. Tidak sah syahadah yang kita ucap ini melainkan orang yang faham apa maksud daripada 2 syahadah tadi dan beramal dengan tuntutan dia. 3, jam'allahu li Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal ubudiyah wa risalah raddan 'alal mufritin wal mufarritin. Allah himpunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubudiyah dengan risalah. Ubudiyah kehambaan, risalah kemuliaan, risalah wahyu kepada Nabi Muhammad. Sebagai benda raddan, menolak orang-orang yang mufritin, yang melekehkan Nabi. Yang kata siapa dia? Dia mari mana ilmu dia? Maka dia adalah risalah. Dan juga mufarritin, orang yang orang kata melampau-lampau puja dia, mengangkat dia ni alimus sirri wa akhfa. Dia ubudiyah, dia hanya hamba sahaja. Dia makhluk biasa. Tak pelik apa pun. Dia ada telinga, ada hidung macam kita, nafas macam kita, makan minum macam kita, sakit demam macam kita juga. Mati macam kita juga. Maka menafikan 2 kumpulan ni, kumpulan yang melekehkan kenabian dan juga kumpulan yang melampau memuja kenabian. Bila sebut Abdullah wa rasuluh ni, itsbatu ubudiyah Isa wa risalatihi, dan juga dalam hadis ini juga itsbat tentang ubudiyah Isa juga hamba yang sama dan juga ada risalah pada dia, ada kerasulan pada dia. Wa hadha raddun 'ala nasara, ini menjadi hujah menentang fahaman Nasara alladzi za'amu annahu ibnallah, yang menyangka dia adalah anak Allah.
Itsbatu sifatil kalam lillah. Dalam hadis ini juga kita boleh mengisbatkan sifat kalam bagi Allah. Nah, sifat kalam. Allah berkata-kata. Anna Isa khuliqa min Maryam bi kalimah kun min ghairi ab, wa hadha raddun 'ala al-yahud alladhi qazafu Maryam bizina. Bahawa Isa ini Allah cipta daripada Maryam dengan kalimah yang dicampakkan dalamnya bukan melalui seorang ayah. Dan ini menjadi hujah menentang fahaman Yahudi yang menganggap Maryam berzina. Maryam berzina. Yahudi menganggap Maryam berzina. Orang Syiah menganggap Aisyah berzina. Siapakah hari ini? Siapakah hari ini orang Yahudi kalau cakap bab Nabi Isa, dia kata Nabi Isa ni anak zina, Maryam berzina. Ini tahmah Yahudi kepada Maryam. Sedangkan Maryam adalah 4 orang, salah seorang daripada 4 orang wanita terbaik dunia. Tiba-tiba dia tahmah macam tu. Begitu juga puak Syiah. Puak Syiah ni tak serik-serik sampai kali ni dia tak taubat lagi. Dia menuduh Aisyah radhiyallahu anha berzina. Tadi kita tengok ada seorang syekh dari Lebanon. Dia pertikaikan ahli sunnah yang menganggap siapa-siapa yang menganggap Aisyah berzina ni kafir. Dia hujah, dia kona kok tu, kona kau ni mana betul alik dia. Kita dengar kita. Tapi memang dakik dia punya tu. Kata macam mana, apa hujah dia, apa dalil? Yang siapa-siapa yang kata Aisyah berzina ni kafir, dia pun lagi dalil ayat Quran lah apalah dia lagi. Yang penting dia pertahankan bahawa Aisyah berzina. Nah, tu je hakikat. Kita nak tanya apa faedah mu boleh bila buat tahmah ini? Tak, apa faedah? Dia kemuliaan mu nak cari. Tak. Sedangkan kita puji ahli baik. Tapi mak ayah dia kita kutuk, kita maki, kita apa. Ini Syiah. Itsbatul ba'ts. Dan juga daripada hadis tadi kita boleh faham, kita boleh sabitkan adanya kebangkitan akhirat esok. Itsbatul jannah wan nar, dan juga sabitnya adanya syurga dan adanya neraka. Anna usatal muwahhidin la yukhliduna finnar. Akhir sekali kita boleh ambil bahawa orang-orang yang bermaksiat di kalangan yang mentauhidkan Allah, dia mentauhidkan Allah tapi dia tak terlepas daripada maksiat, dosa-dosa besar dan sebagainya, dia tidak akan kekal dalam neraka. Ini akidah kita, ini akidah yang benar ahli sunnah wal jemaah. Kita bukan kata merengang-rengangkan ataupun menggalakkan orang buat maksiat ataupun buat dosa besar, tetapi kita kata ini jaminan yang Allah beri, yang Rasul beri tentang kelebihan seseorang yang mentauhidkan Allah. Jadi dia walaupun mungkin dia akan diazab, tetapi dia akan dibebaskan daripada neraka dengan tiket dia mentauhidkan Allah. Betapa besarnya ataupun fadilat tauhid kita bila kita betul-betul melaksanakan tauhid kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk syirik. Munasabah hadis ini haitsu dallal hadis ala anna man mata ala tauhid dakhala al jannah ala ma kana minal amal. Kita boleh ambil faham hadis ini munasabah dengan tauhid. Hadis ini menunjukkan siapa-siapa sahaja yang mati dalam keadaan tauhid kepada Allah, dia tetap akan masuk syurga walau bagaimana amal yang telah dia lakukan di dunia. Wallahu alam, sekadar tu sahaja. Ada soalan ke? Lewat kita. Tak ada soalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.